Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. InsyaAllah masih lagi bersama Ustazah Fitri. Kita akan meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian untuk subjek akhlak tahun 4. Baik semua, di minggu yang lepas kita telah mempelajari mengenai maksud adab berjalan, serta adab semasa berjalan, adab sebelum berjalan dan adab yang dilarang ketika berjalan. Baik, hari ini kita akan masuk tajuk baru di dalam pelajaran yang pertama, iaitu adab berjalan. Okay, kita tengok satu-satu. Apa yang kita akan pelajari hari ini ialah 1. Faedah mengamalkan adab berjalan. 2. Akibat tidak mengamalkan adab berjalan. 3. Hikmah mengamalkan adab berjalan. Dan 4. Faedah berjalan kaki. Tengok satu-satu. Faedah mengamalkan adab berjalan. Apa yang kita dapat jika kita amalkan adab berjalan? Okay, kita boleh rujuk buku teks akhlak muka surat 12. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 faedah jika kita mengamalkan adab berjalan dengan betul. Yang pertama, diberi pahala. Sudah tentulah perkara mulia yang kita lakukan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Yang kedua, dihormati masyarakat. Masyarakat hormat, pandang mulia. Yang ketiga, maruah diri terjaga. Bila awak amalkan adab berjalan elok-elok, tutup aurat, berjalan dengan sempurna, insya-Allah maruah diri awak terjaga. Tak adalah orang cemooh awak, orang maki awak, orang hina awak. Orang akan pandang tinggi dekat awak. Yang keempat, selamat dalam perjalanan. InsyaAllah selamat dalam perjalanan. Dan yang kelima, ramai kawan dan kenalan. Bila orang baik, insyaAllah ramai orang nak berkawan, ramai orang nak kenal. Seterusnya, terhindar daripada fitnah dan dosa. Tak adalah bila pakai baju seksi-seksi, tak tutup aurat, tak adalah berlakunya gejala-gejala yang tidak elok. Dan yang terakhir, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bahaya. Allah lindung kita daripada bahaya sepanjang kita berjalan. Baik, seterusnya kita tengok pula tajuk yang kedua, akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Tadi kita tengok jika seorang mengamalkan adab berjalan, apa yang dia dapat. Yang seterusnya kita tengok akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Apa dia kesan jika kita tidak mengamalkan adab berjalan. Okey, tengok buku teks akhlak muka surat 13. Akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Yang pertama, mendapat dosa. Dah tentulah dapat dosa kalau kita berjalan merosakkan harta benda, kita berjalan buka aurat, kita berjalan mendatangkan bahaya dekat jalanan. Jadi kita akan dapat dosa, benda-benda yang negatif, benda-benda yang Allah tak suka, akan dapat dosa. Okay, yang kedua, terdedah kepada bahaya. Dan yang ketiga, tidak berdisiplin. Yalah, kita bila tak mengamalkan adab berjalan ni, kita tak berdisiplin lah. Jadi seorang yang tidak berdisiplin. Sebab kalau orang yang berdisiplin, dia keluar daripada rumah, baca doa, pakai kasut, jalan dengan elok, ikut peraturan-peraturan yang ada di jalan. Kalau orang yang tidak mengamalkan adab berjalan, dia takkan ikut segala peraturan tu. Kalau suruh lalu dekat laluan pejalan kaki, dia lalu dekat jalan raya besar. Itu namanya tidak berdisiplin. Yang keempat, dikeji dan dicaci. Ni pandangan mata masyarakat lah. Masyarakat akan keji. Siapalah mak ayah budak tu? Kenapa tak diajar adab? Itu biasa kita dengar kan? Nanti yang malu siapa? Bukan awak saja yang malu. Awak dah tentu malu. Yang malu ialah mak ayah awak. Yang kelima, tidak disukai orang lain. Tadi kalau yang kelebihan yang mengamalkan adab berjalan, ramai kenalan. Ini kalau tidak mengamalkan adab berjalan, orang tak suka kita, orang tak nak kawan dengan kita. Yang terakhir, lahir syakwa sangka orang lain. Timbullah fitnah. Si bedah tu, dia tu, mulalah orang caci-caci dekat situ sebab awak
awak tak beradab ketika berjalan, mengundang fitnah orang lain. Okay, yang seterusnya tajuknya ialah hikmah mengamalkan adab berjalan. Apa dia hikmah? Apa dia hikmah awak mengamalkan adab berjalan ni? Kita tengok satu-satu. Okay, buku teks akhlak muka surat 13, masih lagi muka surat 13. Okay. Yang pertama hikmahnya mengeratkan silaturahim. Kalau kita mengamalkan adab berjalan, insya-Allah kita akan dapat mengeratkan silaturahim sesama Islam khususnya. Bila berada di jalanan, kita memberi salam kepada orang yang ada di sekeliling kita. Itu dah nama menghubungkan silaturahim. Okay. Yang kedua, merupakan amalan yang mulia. Dan tentulah keluar rumah baca doa, ikut peraturan, itu semua adalah amalan yang mulia. Yang ketiga, mewujudkan suasana harmoni, suasana yang damai. Yang keempat, mengajar kita supaya berdisiplin, mengikut peraturan. Kalau keluar rumah, mesti pakai tutup aurat. Itu merupakan perbuatan berdisiplin, mendisiplinkan diri. Kalau berada di jalanan, kena ikut laluan pejalan kaki, kena ikut jejantas kalau nak melintas. Itu merupakan disiplin. Okay, yang terakhir, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di mana jua kita berada, insya-Allah. Sebab kita dah melangkah kaki dengan kaki kanan dengan doa, minta Allah lindung kita dari segala bara bahaya di luar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita dah baca pun doa tawakal tu. Jadi Allah akan lindungi kita insya-Allah daripada mara bahaya dekat luar. Seterusnya kita tengok pula faedah berjalan kaki. Apa yang kita dapat kalau kita berjalan kaki ni ya? Kalau sebelum ni kita naik kereta, kita dapat faedah dia cepat sampai, dapat tengok pemandangan. Kita tengok pula apa faedah jalan kaki ni. Best ke jalan kaki ni? Tengok apa faedah dia. Okay, masih lagi buku teks akhlak muka surat 13. Faedah berjalan kaki. Yang pertama, mengawal berat badan. Sudah tentulah saranan Kementerian Kesihatan pun 1 hari 1000 langkah. Jadi, berjalan kaki pun boleh mengawal berat badan sebab kita bergerak aktif ke sana kemari. Tapi janganlah pula awak nak pergi, contohnya awak nak pergi ke Pahang, awak jalan kaki. Itu tak logik lah. Ini jalan, kalau awak daripada rumah nak pergi ke sekolah, sekolah awak dekat, bolehlah jalan kaki. Okay, seterusnya yang kedua, menyihatkan tubuh badan. Kita dapat keluar peluh sikit, itu dah sihatkan tubuh badan kita. Yang ketiga, mengekalkan kekuatan otot. Bila kita bergerak, otot kita pun turut sama bekerja. Tak adalah otot kita tu pegun, sejuk je otot kita ni. Otot kita ni bergerak dan kita menjadi aktif dan stamina kita bertambah. Tak adalah asyik penat je. Ustazah baru suruh buat kerja sikit, penatlah ustazah, letihlah ustazah. Itu kena banyakkan berjalan kaki lah. Yang keempat, dapat menghindarkan penyakit. Bila dah aktif apa semua ni, amalkan gaya hidup sihat ni, penyakit susah nak datang. Penyakit apa? 3 serangkai tu. Sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, obesiti. Semua susah nak dapat. Awak dapat terhindar daripada penyakit. Yang seterusnya, mengawal tekanan dan perasaan stres ataupun stres. Bila jalan kaki dekat luar tu, awak dapat tengok pemandangan. Ini awak dah puas tengok buku, awak dah letih tengok buku, awak bila jalan kaki sekejap dekat luar kat taman tu, awak dapat tengok pokok-pokok, burung-burung, kanak-kanak bermain. Itu semua terapi kepada minda awak. Yang seterusnya, mampu meningkatkan keyakinan diri. Bila kita berjalan, kita boleh jumpa orang, berbual dengan orang. Itu akan membina tahap keyakinan diri awak. Awak akan jadi confident dengan diri sendiri. Yang terakhir, sihat tubuh badan dan sentiasa ceria. Ini betul lah. Kita selalu keluar, selalu jumpa orang, kita akan jadi positif. Bila kita jadi positif, kita akan melahirkan aura yang ceria. Kita akan sentiasa bersemangat untuk melalui kehidupan dan kita akan sentiasa tersenyum riang. Okey, itu saja daripada Ustazah. InsyaAllah kita dah habis mempelajari mengenai adab berjalan. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk tajuk baru. Okay, sekian saja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.